Langkah Dubai Longlai. Penghujung tahun 2023, kehangatan bahang politik selepas Kerajaan Perpaduan dibentuk setahun yang lalu tiba-tiba meledak semula dengan desas-desus langkah Dubai. Sama ada betul atau tidak, langkah itu sebenarnya dirancanakan oleh geng tebuk atap demi memastikan matlamat mereka tercapai tanpa mengira berapapun kosnya dan kesannya kepada kestabilan politik dan ekonomi negara. Matlamat mereka ialah memastikan Kerajaan Perpaduan tumbang sesegera yang mungkin kalau boleh sebelum 2024. Dakwaan Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Datuk Ismail Yusof, bahawa langkah Dubai timbul sewaktu percutian pemimpin Perikatan Nasional PN termasuk daripada pihak kerajaan di Ibu Kota Emiriah Arab Bersatu UAE baru-baru ini menjadi tajuk berita media tempatan. Dakwanya pertemuan itu berlangsung untuk berunding selain menetapkan tugas tertentu kepada pegawai yang bertanggungjawab bagi mengenal pasti ahli parlimen yang berpotensi beralih sokongan kepada pembangkang dengan sogokan semata-mata mahu menubuhkan kerajaan tebuk atap. Hal ini membuatkan lebih ramai menimbulkan spekulasi terutamanya selepas langkah Sheraton dan langkah London. Ketiga-tiga langkah ini didakwa didalangi pemimpin parti pembangkang termasuk wakil tertentu kerajaan dengan matlamat sama, iaitu menjatuhkan Kerajaan Perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun begitu, Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal menyifatkan dakwaan itu sebagai tidak berasas. Katanya beliau hairan apabila ada pihak dilihat begitu terdesak mengaitkan pemimpin pembangkang terbabit gerakan yang didakwa itu. Tidak perlu hairan, Perikatan Nasional PN yang didukung oleh pemimpin Kanan Bersatu dan PAS kini bersama penasihat SG4 dilihat semakin terdesak untuk mengambil alih sokongan apabila semakin ramai pemimpin-pemimpin mereka bakal disabitkan dengan pertuduhan rasuah semasa 33 bulan mereka memerintah. Kes-kes seperti Jana Wibawa dan beberapa kes lain seperti sitaan Menara Ilham yang semakin hangat diperkatakan oleh rakyat menunjukkan mereka sedang berada dalam kedudukan yang sangat-sangat terdesak. Mana mungkin seorang bekas Perdana Menteri bermain tarik tali untuk melepaskan jawatan Presiden Bersatu kecuali mereka mahu berdrama politik belas kasihan daripada rakyat. Itu semua taktik lapuk memancing simpati. Sebelum ini, Tun Dr. Mahathir yang telah pun mengumumkan untuk berehat daripada politik tetapi dilihat kembali semula untuk berentap sebagai barisan hadapan pembangkang sehingga diangkat oleh Parti PAS menjadi Ketua State Government 4 atau SG4 untuk negeri-negeri pembangkang. Jika difikirkan umur sudah hampir menjangkau 100 tahun tetapi masih giat dan liat mencari kedudukan dalam arena politik negara. Kenapa? Apakah Tun Dr. Mahathir sudah pun menghidu lebih awal Menara Ilham yang dimiliki oleh Tun Daim Zainuddin akan disita SPRM? Sedangkan SPRM mendedahkan Tun Daim telah 5 kali meminta penangguhan bagi menjelaskan dari mana datang sumber membina menara itu. Asas siasatan SPRM sejak Februari lalu adalah daripada pendedahan kertas Pandora atau Pandora Papers yang sehingga kini gagal dijawab Tun Daim sendiri. Mungkin kerisauan itu yang menyebabkan Tun Dr. Mahathir tidur tidak lena, makan tidak kenyang, mandi pula tidak basah. Tun Dr. Mahathir dan Tun Daim tidak akan senang duduk selagi Datuk Seri Anwar Ibrahim terus menjadi Perdana Menteri kerana akan lebih banyak menara ilham yang akan dijumpa selepas ini. Pengerusi gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyifatkan dakwaan langkah Dubai satu perkara yang hanya membuang masa dan berkata langkah tersebut bakal menimbulkan ketegangan politik sekiranya ia benar-benar berlaku. Langkah Dubai ia hanya membuang masa, ujarnya ketika ditanya mengenai dakwaan langkah Dubai yang tular baru-baru ini. Dalam masa yang sama, Premier Sarawak itu turut terkejut apabila namanya dicalonkan sebagai Perdana Menteri PM dalam langkah berkenaan. Apabila saya membaca berita, saya hairan. Nama saya turut dicalonkan sebagai Perdana Menteri, saya agak terkejut. Kita dalam GPS perlu ukur di badan sendiri. Kita dalam Parlimen hanya ada 23 kerusi. Kita tidak mahu sekiranya ada calon PM dalam GPS. Mereka akan tekan kita. Kita GPS bukan bodoh, tegasnya. Jelasnya GPS kini hanya fokus untuk meningkatkan ekonomi sekaligus menambah pendapatan Sarawak. Kelihatannya kini langkah demi langkah yang cuba diusahakan oleh geng tebuk atap semakin lama semakin longlai menemui jalan buntu.
Sebaliknya, semakin ramai ahli parlimen pembangkang menyokong kerajaan perpaduan hari ini demi kestabilan politik negara. Kepada Perikatan Nasional, terimalah kenyataan kerajaan perpaduan akan terus bertahan dan kita akan berentap semula pada PRU ke-16. Jaga keharmonian demokrasi, hormati mandat rakyat.